Sebelum bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu untuk lintas langsung dari negeri di bawah bayu, antara fokus kefahaman tepat kepada tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 penting. Redwin teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Baik dia. Kefahaman yang tepat terhadap fakta tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 penting bagi menepis persepsi negatif yang dibangkit oleh sesetengah pihak. Sebelum itu, Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali mahu penerangan teliti perlu diberikan kepada masyarakat termasuk generasi muda dan pelajar agar mereka mempunyai kefahaman yang meluas tentang perjanjian tersebut. Jadi bagi saya dengan memberikan pendedahan kefahaman kepada masyarakat, mereka akan mengetahui kedudukan sebenar MA63 untuk memastikan sebagai masyarakat Sabah dan Sarawak dan kita di Sabah juga, bagi saya kita membuat tuntutan, kita membuat syur kepada Kerajaan Persekutuan perlulah berasaskan kepada fakta yang tepat. Datuk Armizan berkata demikian kepada media selepas sesi interaksi Majlis Perundingan Pelajar Sabah MPPS di Kota Kinabalu. Program ini dihadiri 119 pelajar dari institusi pengajian tinggi awam dan swasta dan sekolah menengah. Sabah perlu meneroka sumber ekonomi dan pendapatan baharu bagi memenuhi keperluan dan membiayai program pembangunan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan berkata, walaupun pendapatan negeri semakin bertambah sejak 2020, namun ia masih belum mencukupi untuk tujuan tersebut. Sehubungan itu, Datuk Dr. Jeffrey menyambut baik penganjuran perbincangan meja bulat bagi meneroka dan mencari peluang baharu menambah sumber pendapatan negeri. Tambah beliau, industri minyak dan gas serta sektor pelancongan merupakan antara aktiviti yang berpotensi besar sebagai penjana ekonomi negeri selain kedudukan geografi yang strategik. Selain itu, perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur yang diyakini membawa limpahan ekonomi kepada Sabah juga wajar dimanfaatkan. Dr. Jeffrey berucap dalam majlis perbincangan meja bulat untuk meneroka pendapatan baharu untuk Sabah anjuran Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS di Kota Kinabalu. Beliau berharap perbincangan disertai pakar-pakar ekonomi dalam pelbagai bidang ini dapat membuahkan hasil dan kaedah terbaik yang boleh diguna pakai untuk menjana pendapatan baharu. Sementara itu, mengulas mengenai pemberian khas 40% hasil negeri daripada Kerajaan Persekutuan, Datuk Dr. Jeffrey yakin Perdana Menteri akan menunaikan aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak dalam menuntut Perjanjian Malaysia 1963, MA63. We have to be confident in order to give us the motivation to claim lah. And based on what he said, why you want to set up committee? Just implement. I'm confident at least there will be discussion and there will be some result. Pemain industri sawit termasuk pengusaha ladang dan kilang sekali lagi diingatkan agar mematuhi garis panduan pengurusan sisa, efluen dan pepejal bagi mengelak pencemaran alam sekitar. Dalam masa sama, perunding alam sekitar perlu proaktif dalam mempelopori aktiviti penjagaan alam sekitar demi manfaat semua pihak. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, kelapa sawit merupakan komoditi utama di Sabah dengan sebahagian besar penanaman kelapa sawit tertumpu di Lahad Datu, Sendakan, Tawau, Kinabatangan, Beaufort, Keningau dan Sepitang. Manakala terdapat 128 kilang kelapa sawit di seluruh negeri setakat ini, Datuk Christina berucap rasmikan seminar kesedaran garis panduan dan pengurusan sisa efluen dan pepejal kilang kelapa sawit di Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap 2 Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Elisa Sion. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Vitalis J. Moduing memaklumkan garis panduan pengurusan sisa efluen dan pepejal disediakan bersama pihak berkepentingan termasuk Jabatan Perlindungan Alam Sekitar. Bagaimana sisa-sisa pepejal dan efluen daripada kilang boleh kita kawal dan
kita kurangkan impak kepada alam sekitar lah. So kajian itu mengambil kira kita punya keadaan di Sabah dari segi topografi, jenis tanah, even dari segi kapasiti kilang, dan akan jadi rujukan kepada semua pihak. Seramai 150 peserta terdiri pengusaha kilang kelapa sawit, perunding alam sekitar, kaki tangan jabatan kerajaan dan bukan kerajaan. 12 institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta menandatangani surat hasrat LOI dan sijil kolaborasi strategik COC dengan Majlis Belia Sabah MBS bagi penubuhan perintis muda permuda. Antara institusi terlibat Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Politeknik Kota Kinabalu, Kolej Teknologi Yayasan Sabah, Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut dan Asian Tourism International College Sabah. Majlis menandatangani LOI dan COC ini disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif sempena Majlis Pelancaran Permuda di Kota Kinabalu. Ketika ditemui, Dato' Muhammad Arifin yakin penglibatan IPT dalam permuda dapat membantu kerajaan negeri membangunkan bakat dan potensi belia secara holistik. Beliau juga berharap penubuhan permuda dapat membantu Sekretariat Mahasiswa Malaysia Sabah Semesta yang ditubuhkan tahun lalu untuk mencapai matlamat Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya, modal insan perkara yang sangat penting untuk menjadi trust SMJ. Dan mudah-mudahan permuda ini dapat mempermudahkan hubungan kita dengan pelajar dan kita dapat membantu pelajar dan mengenal pasti masalah, isu dan apa-apa yang perlu dibantu oleh kerajaan. Selain daripada itu sebenarnya kita mahu untuk mencari kepimpinan-kepimpinan belia baru dari peringkat universiti. Sebab kalau kita tidak bersama-sama dengan universiti ini, kita risau dan kita takut kita tidak jumpa talent-talent yang tersembunyi ini. So that's why kita wujudkan perintis muda ini supaya kita boleh turun pergi ground dan kita cari pimpinan muda itu. Hari Terbuka Dron Sabah 2023 akan berlangsung Isnin ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Program anjuran pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia ini dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga pengerusi sedia. Acara ini bertujuan mewujudkan kesedaran dan minat awam khususnya belia terhadap teknologi drone dalam sektor ekonomi, rekreasi dan umum. Selain pendedahan peraturan dan kawal selia drone serta penggunaannya dalam aplikasi perindustrian. Daripada Drone Open Day ini kita akan menaik minat dan kita juga telah membawa beberapa training provider untuk menyediakan beberapa modul training untuk meningkatkan kemahiran dalam penggunaan drone. Dalam pada itu ia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Kevin bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Kota Kinabalu. Antara pengisian Hari Terbuka Drone Sabah, aktiviti demonstrasi penggunaan drone, sesi temuduga dan pengambilan bakat dan pekerjaan berkaitan drone serta pameran oleh pihak berkepentingan dalam teknologi drone. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diana Wai dalam Berita Wilayah. Dia. Baik, terima kasih Redwin Robin langsung dari Sabah. Baik saudara, beberapa pesakit kanser payudara berjaya dikenal pasti melalui saringan 300 mamogram percuma sempena program Minggu Kesedaran Kanser di Labuan yang berakhir hari ini. Menurut Timbalan Pengarah Perubatan Hospital Labuan, Dr. Ishvender Singh Pamar berkata, secara purata 35 individu dikenal pasti mengidap kanser di Labuan setiap tahun. Kesedaran masih kurang
That's why kami di Jabatan Kesihatan dengan pihak-pihak NGO lain dan Makna juga sering buat program outreach, memupuk tahap kesedaran. Buat masa ni memang nampak sambutan program ni bagus, tapi macam kita actually perlu buat ni berterusan dan diharapkan in the future Labuan akan ada mammogram kita sendirilah. Turut diadakan dalam program selama 7 hari tersebut pemeriksaan kanser cervix, kanser usus dan pelbagai saringan kesihatan lain.